Hello Vijay. Aku kan, kau kan ambil FF aku kan. Aku nak meluahkan satu perasaan lah ni. Aku rasa aku macam nak berubah tu. Yelah, aku dah pernah hidup dalam kejahilan. Jadi aku ada jumpa satu apa cara yang benar supaya kehidupan kita lebih terurus. Jadi jangan kita pergi ke markasnya. Jom. Kita jumpa guru. Guru. Dia itulah. Yalah, nak menuntut ilmu lebih. Inilah jumpa tu guru. Mana tu guru kita? Tok. Ya, silakan. Kita orang datang nak menuntut ilmu tu. Silakan duduk di depan. Allah Akbar. Apakah hajat anak datang kemari? Kita orang datang sebenarnya ada yang besar kan? Katakan. Cakap. Tak apa, saya dah tahu. Apa dia? Kamu datang sini untuk belajar dengan Tok kan? Betul. Ya. Ajaran Tok ni sangat luar biasa. Biasa? Ya. Biasa macam mana tu? Kalau nak tahu, setiap batin itu, setiap sesuatu itu ada batinnya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ilmu ni kamu akan ketahui bila kamu sampai tahap ketaatan yang tinggi. Adakah anak tahu mengapa subuh dibaca nyari tetapi subuh tidak? Mengapa daun pisang lebar dan besar? Ketahuilah nak, kamu ini masih seperti kanak-kanak yang diberi minum susu. Nah, orang-orang fi dan pengamal zahir syariat itu semuanya kedai kerana tak tahu ilmu ini. Nah, selepas dari wafatnya Rasul, ada imam-imam yang maksum yang membimbing umat. Kenapa perlu sembahyang? Itu menyesahkan sahaja. Sedangkan majlis perkumpulan kita ini boleh membolehkan kita naik ke darjat yang tertinggi. Kalau kamu sampai ke darjat itu, semua perkara menjadi halal belaka. Boleh mengawini anak sendiri, ibu kandung, adik-beradik dan darah, babi, zina, liwat dan riba, semuanya boleh. Boleh berkongsi isi-isi seperti berkongsi makanan. Satu hilangan. Bukankah dikira baik hati jika kita menyediakan santapan kepada tetamu? Maka samalah baik hati namanya jika kita memberikan isteri kita bersuka tiduran dengan lelaki lain. Sampai situ saja. Adakah anak faham apa yang Tok katakan tadi? Baik Tok, terima kasih sangat-sangat. Kita orang faham apa yang Tok bagi kat kita orang ni, ilmu yang baru kan tak? So kita orang akan manfaatkan apa yang Tok bagi kat kita orang ni dan kita orang akan praktikkan dalam hidup kita orang. Semoga kita orang mendapat syurga Allah. Baiklah, jika anak-anak sudah faham, kembalilah ke kampung dari mana anak-anak berasal dan sebarkanlah ajaran ini supaya ramai lagi berada di ajaran yang benar. Aku ada benda tu nak cakap sebenarnya. Tadi tu, waktu kita jumpa Tok Guru Mi tu, aku rasa macam tak sedap hati lah. Dia macam, tak lah, dia punya cakap tu macam melanggar hukum tak. Lelaki boleh kahwin dengan adik-beradik, boleh kahwin dengan mak kandung lah, adik-beradik semua, saudara mara yang boleh kahwin. Benda ada langgar hukum lah tu benda. Aku nak tanya pendapat kau. Kau rasa Tok Guru Mi tu betul-betul ke apa yang kau percaya ni? Sebab aku tengok kau yang ajak aku untuk jumpa dia. Yalah, aku jumpa kat TikTok, macam relate lah dengan zaman sekarang. Zaman kan dah moden, mestilah berubah, betul tak? Jadi itulah aku ajak kau. Kenapa kau rasa ada orang lain ke yang mampu membadas semua? Ada, aku ada kenalan dua ustaz ni lah. Aku dah lama lah follow ustaz ni dari zaman aku sekolah lagi. Dia memang betul-betul nak kata ulama' tu, tak ada ulama' tapi dia memang alim lah. Dia pun ke jalan yang lurus juga lah. Dia tak ada lah macam Tok Mi ni, Tok Faisong, hukum semua langgar sini sana. Rasa macam patut kita pergi jumpa dia lah. Okay, jom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Ada apa yang di sini? Orang Duduk. okey. Dari situ, dari itu. Kamu berdua ni, apa hajat datang kemari? Sebenarnya besar ajak kita orang. Betul tak? Betul. Kita orang ni rasa tak sedap hati dengan satu tok guru ni. Kita orang ada satu hari tu, satu malam kita jumpa dia kat satu tempat gelap ni. Hutan. Hutan. Tempat macam pedalaman juga. Dia kata dia boleh bimbing kita orang ke jalan yang benar. Ish, macam pernah dengar ni. Nama Tok Guru tu Ayah Mi eh? Ha. Betul lah tu. Ayah Mi. Macam mana tahu? Hebatnya ustaz ni. Ayah Mi? Ayah Mi yang suka dia dalam gelap tu? Betul. Yang cakap tak payah solat? Hmm. Ayah Mi ni sebenarnya ketua kepada kelompok apa ataupun ajaran sesat ni, ajaran batiniah. Batiniah. Apa tu batiniah tu Ustaz? Cuba Ustaz terang kat kita orang. Kalau kamu berdua nak tahu, ajaran batiniah ni adalah ajaran yang sesat yang mana kelompok mereka ni dia mendakwa bahawa zahir-zahir Al-Quran dan hadis yang mana terdapat satu sisi batinnya seperti pati dalam kulit. Dan kalau kamu berdua nak tahu, matlamat mereka ni seperti biasalah ajaran-ajaran yang sesat adalah untuk menghapuskan wahyu Tuhan. Jadi batiniah ni kata Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab dia Al-Farq Bain Al-Firaq adalah satu kumpulan yang sangat-sangat sesat. Bahkan lebih teruk daripada sesatnya Dajjal. Sebab apa? Sebab orang yang mereka sesatkan lebih banyak daripada orang yang akan disesatkan oleh Dajjal. Ini kata Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya. Tak silap mesti dia ada sebut pasal solat tu tak wajib betul? Betul Ustaz. Haru ni orang Kedah, orang Selangor panggil celaru, keliru lah ni. Ini satu masalah lah. Sebab kalau adik-adik betul-betul tengok kan, kita tengok dalam sirah Rasulullah SAW ni Nabi Betul Nabi Betul, Nabi. Tapi Rasulullah sembahyang tak? Bayang. Wa aqimus salah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, betul? Betul. Ayah Mi dengan Nabi, siapa lagi utama? Nabi lah. Tapi sebab apa dia kata tak wajib sembahyang? Bukan dekat dia, si anak-anak murid dia tak gaduh sembahyang. Pelik. Betul tak kalau Betul. kita fikir logik? Betul. Lagi dia ada dakwa pasal nikah ni boleh dia ada nikah yang batin, betul tak? Betul dia pun cakap macam tu. Ni semua ni yang macam tadi Ustaz Syaukani kita sebut bahawasanya setiap zahir ayat Quran ada batin dia. Dia mentafsir setiap zahir itu ada batin. Ajaran ni dia kata selepas wafatnya Nabi maka ada tok guru yang maksum yang akan membimbing umat, betul? Betul tak? Betul. Pelik. Kita semua tahu dengan satu hadis masyhur. La nabiyya ba'di, Rasulullah SAW kata au kama qala, iaitu tak ada nabi dah selepas aku. Dan nabi tak ada, maka rasul ni lebih-lebih lagi lah tak ada kan. Okey, baik. Jadi kita tahu maksum adalah sifat khas bagi rasul dan juga bagi nabi. Bila tak ada dah nabi, maka tak ada dah orang yang maksum. Tapi dia mendakwa kata ada ulama yang maksum selepas pada nabi. Ini satu benda kedangkalan yang dia nak bawa. Dia nak menafikan ajaran Nabi Muhammad. Ni sebab itu Ustaz rasa lah kan, solusi dia kita kena kembali kepada mengenal Nabi. Dia akan dakwakan tak ada hari kiamat, tak perlu. Dia akan cuba nak mengabaikan syariat ni. Dia akan bawa kita supaya meninggalkan syariat. Ini jelas ajaran sesat. Jadi sebenarnya anak-anak ni insya-Allah nanti pakat-pakat mengaji tauhid balik bagi kuat, tengok dekat pasal kisah pasal sifat-sifat nubuat kenabian ni. Dekat situ anak-anak akan nampak betapa mulianya Nabi, betapa hebatnya Nabi, dan kita akan beriman dengan Nabi dengan kuat. Bila kita beriman dengan Nabi dengan kuat, maka insya-Allah kita akan terpelihara akidah kita. Mereka akan mendakwa pasal tiada hari kiamat, tiada syurga, tiada neraka. Kan? Dia ada sebut pasal syurga itu ada di dunia. Iaitu bila mana dalam majlis mereka halalkan boleh berzina dengan siapa-siapa saja. Ini satu benda yang pelik. Kita syurga, kita beriman memang ada di hari akhirat nanti. Jadi puncanya sebab apa? Sebab mereka ni tak betul-betul beriman dengan Nabi. Bila kita beriman dengan Nabi,
kita lihat sirah Nabi, maka insya-Allah kita akan terselamat daripada akidah macam ni. Kita akan ikut macam Nabi. Nabi pun kahwin, Nabi tak ada zina dengan siapa-siapa, Nabi jaga solat, Nabi pun kuat solat malam. Ni hang baru katanya bila martabat tinggi sikit dah tak solat. Ni satu benda yang jelas kalau kita guna logik akal adalah satu benda yang salah. Jelas kan? Semua adik-adik. Alhamdulillah. Okay, baik. Agama ni dia diturunkan ataupun agama ni sebenarnya dia adalah sebagai satu undang-undang dalam nak mentadbir hidup masyarakat agar tak berlaku satu benda yang akan menyebabkan kekacauan dalam kalangan masyarakat. Itulah sebenarnya maqasid syariah ataupun tujuan persyariatan dan juga tujuan adanya ahkam taklifi, hukum hakam syariat yang 5 tu, wajib, haram, harus, sunat dan juga makruh. Tapi bila mana semua benda pakai idea halal, ni akan menyebabkan kekacauan. Maqasid agama dalam nak menjaga keharmonian masyarakat, keharmonian umat akan terbatal di sini. Jadi jelas kalau kamu lepas ni tak jumpa ayah mi, jumpa ayah mon ke apa dan seumpamanya, tapi dia ni cuba nak kata solat tak apa, boleh tinggal. Kamu tahu, kita boleh berzina, boleh kahwin dengan mak dan semuanya, tahu. Ajaran ni, bau-bau ni, ini adalah satu ciri-ciri ajaran sesat. Dia tak lain tak bukan hanya sekadar mengikut hawa nafsu dia dan membawa ke arah kesesatan. Kalau adik-adik nak tahulah, mengikut fatwa Majlis Negeri Perlis, mereka telah memutuskan bahawa syariat ini, ajaran ini akan memutuskan ataupun akan memisahkan hakikat daripada syariat, sehingga ia membolehkan seseorang itu akan mentafsirkan nas Al-Quran daripada dan terseleweng daripada konteks sebenar Al-Quran. Jadi jika ajaran ini diterima, maka seseorang itu akan sangat tersesat dan akan mentafsirkan Al-Quran ini sesuka hati, dan semua ini akan menyebabkan ajaran Islam akan dipersendakan. Itulah Cak, lain kali jangan mudah sangat percaya yang ustaz-ustaz TikTok tu, ayah mi lah, ayah mon lah. Boleh tak? Okay, nanti kalau nampak siapa-siapa yang nak ke arah ayah ni tu, insya-Allah lah nasihat-nasihat lah.